Baik, berkaitan dengan soalan yang kelima ini berkaitan dengan apakah hukum tawaf wada' bagi jemaah umrah yang akan keluar menziarahi Taif dan kembali semula ke Mekah. Ni ada orang mungkin dia pernah alami dan sebagainya, dia tanya kepada kita, insya-Allah. Terima kasih. Dulu soalan ni dia tak bunyi Taif, sebab Taif ni tak dibuka sangat. Sekarang ni kerajaan Arab Saudi ni dia buka bagi orang melawat banyak tempat, termasuk Taif. Sampai ada package pi tidur di Taif dulu baru pergi Mekah. Dan di Taif pun dibina hotel-hotel yang hebat. Dulu kalau lama-lama punya buku, dia cerita pasal pergi ke Jeddah. Pergi ke Jeddah lah, pasal biasanya orang buat urusan di Jeddah. Cuma kita nak kena stabilkan dalam benda ni. Tonton dah pergi umrah ke? Haji? Tak apalah, bagi yang ni dah soalan ni tanya, saya sebutlah. Hukum tawaf wada'. Hukum tawaf wada' ni bagi orang yang menunaikan haji semua sepakat wajib, melainkanlah mazhab Hanafi. Semua wajib. Cuma bagi orang yang menunaikan umrah, wajib tu sebab apa? Sebab Nabi SAW kata dalam hadis, banyaklah riwayat, salah satunya yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, iaitu Ibnu Abbas menyatakan, wa umiran nasu an yakuna akhiru ahdihi bil bait. Nabi perintahkan supaya yang terakhir urusannya ialah di Kaabah. Maksud akhirnya ialah tawaf wada'. Tawaf wada' ni bagi yang tak pernah pergi ni tawaf last, selamat tinggal lah. Okey. Ulama-ulama dalam umrah, dalam haji sepakat. Dalam umrah ni khilaf. Ada yang menyatakan wajib, ada yang menyatakan sekadar sunat saja. Kerana Nabi SAW keluarkan perintah itu hanyalah untuk haji, tidak untuk umrah. Dan ketika Nabi umrah, tak ada pun riwayat menunjukkan sebelum keluar Nabi tawaf. Tapi ulama khilaf, hatta di kalangan ulama Saudi yang pakar di dalam haji dan umrah ni, Syekh Abdul Aziz Abdullah bin Baz kata untuk umrah hanya sunat. Tapi Syekh Muhammad Saleh Ibn Utsaimin kata wajib. Khilaf lah. Okey. Itu dulu. Tuan-tuan kena stabil yang tu. Sama ada sunat ataupun wajib. Dan ramailah di kalangan para ulama yang mentarjihkan qaul yang menyatakan ke belakang ni, qaul yang menyatakan hanya sunat saja untuk umrah. Kalau buat, hatta Ibn Utsaimin walaupun dia bahas, dia kata jika buat ahwat, itu lebih baik. Jadi kalau ada orang tak buat, tidaklah termasuk dalam meninggalkan kewajipan haji, kerana dia tak termasuk dalam itu pada sebahagian muhaqqiqin. Itu dulu. Yang berikutnya, kita kena tahu masalah umrah ni, semua ulama juga sepakat, kalau siapa main buat umrah, dia main masuk Mekah, dia tawaf, dia sa'i, dia keluar terus. Orang yang seperti ini sepakat semua ulama, dia tak duduk di Mekah, dia tidak wajib tawaf wada'. Katakanlah satu orang, saya pernah dengan satu hamba Allah, saya tak mau sebut, tuan-tuan nanti kenal. Dia pernah pergi umrah dengan saya. Dia mai, dia daripada Malaysia, dia tawaf, dia sa'i, dia tahallul, dia patah balik naik ke terbang hak mai tadi, dia balik Malaysia. Saya kata balik, saya anda tak mau, kita balik. Anda mana? Dia tidak duduk di Mekah. Ulama sepakat yang jenis ni memang tak wajib tawaf wada'. Dua keadaan, clear? Yang wajib ni yang duduk di Mekah, duduk sehari, 2 hari, lepas dia duduk Mekah. Okey. Bila duduk di Mekah, dia keluar. Sekarang ni saya buat contoh bagi mudah lah. Duduk di Mekah ni, kita pergi umrah, package syarikat yang kita pergi ni kata jom kita pergi melawat Taif. Dulu fuqaha, siapa yang kaji bab jamak bab musafir ni, dia antara contohnya ialah antara Mekah dan Taif, antara Mekah dan
Asfan dan Jeddah, ini ialah dulu ni dia tak ada satu orang naik kenderaan, lepas naik kenderaan meter naik 20 km 30 km, tak ada. Macam mana orang dulu nak tahu ni jauh mana 80 km? Tak ada. Dua marhalah, bukan ada satu sukatan yang spesifik, hanya agakkan saja. Bukan ada bila naik di badan unta tu naik satu marhalah, tak ada. Kereta kita ada lah. Jadi apa yang orang agak? Orang hanya agak bandar, daripada bandar ke bandar. Tentulah tidak setepat 80 ke, tak, artinya benda-benda yang safar ni lebih kurang diandaikan safar, dia safar lah, safar dengan jarak yang lebih kurang begitu. Itu secara basicnya. Cuma fuqaha dia panggil tidak mundabit. Kalau tidak susah nak kira. Dia kata 2 marhalah, kemudian dia letakkan, kemudian dia bagi tahu 80, ada yang 80 lebih. Dalam fatwa perleh ni dia sebut 80 lebih kurang. Pasal apa perleh ni lebih kurang orang tak bagi tepat-tepat? Pasal memang benda tu daripada asalnya tidak ada tepat. Agakkan. Okey. Tapi tak apa, saya nak ceritanya daripada Mekah ke mana tadi? Ke Taif. Kalau kita ni keluar daripada Mekah ke Taif bagi haji dulu, bagi haji, kalau kita orang Taif ni, tuan-tuan mungkin tak termasuk lah, kau ada siapa yang belajar di sana, dia dah duduk di Taif jadi pensyarah sana, kalau dia orang Taif, dia buat haji, wajib dia tawaf wada. Sebab apa? Sebab dia telah pulang ke kampungnya, ataupun pulang ke tempat tinggalnya. Pulang ke tempat tinggalnya lah. Tapi dalam kes orang Malaysia, dia bukan pulang ke negeri dia, dia masih lagi dalam safar. Dia hanya pergi ke Taif dengan niat bin niyatil audah, dengan niat untuk patah balik. Wallahu ta'ala alam. Dalam kes yang seperti ini, yang sahihnya, yang rajihnya, dia tak wajib untuk tawaf wada. Kalaupun dia sayugia, lebih baik dia tawaf, dia keluar. Tapi kalau kata dia tak tawaf, dia haji, dia pergi Taif, dia patah balik, sebelum dia balik, sebelum dia keluar, dia balik ke Malaysia nanti, dia tawaf wada. Boleh tak? Boleh. Dia kena dam tak? Dia tak kena dam. Sebab ada orang keluar daripada ni, jumpa dengan Sayyidina Umar, dia tak tawaf wada, Umar tak patah balik, pergi tawaf setelah dia keluar. Artinya orang kalau keluar tak tawaf, boleh patah balik. Kalau dia umrah, kalau dia pegang kaul yang sunat, sunat sajalah. Kalau dia pegang kaul yang wajib, dia masih lagi boleh patah, dia tak wajib tawaf wada lagi, dia patah balik sebelum dia balik ke negeri dia. Kerana dia belum lagi balik ke negeri dia, dia tawaf wada. Maka kalau tuan-tuan duduk package rombongan tuan-tuan tu nak keluar daripada Mekah tu, tuan-tuan bolehlah pergi ke Taif dulu, balik, nak balik Malaysia barulah tawaf wada. Bagi mereka yang mengambil qaul wajib ataupun sunnah, kedua-duanya boleh dibuat sebelum dia keluar daripada Mekah untuk pulang ke tanah air dia. Wallahu a'lam.